Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam permulaan muqaddimah bagi kitab Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya, karangan Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir rahimahullahu ta'ala, yang saya terjemahkan beberapa tahun yang dulu. Dan kita dah masuk kepada kebaikan taqwa dan keburukan mengikuti hawa nafsu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u wa ra'su syarri habaila. Taqwa kepada Allah itu sebab mendapatkan segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila, dan mengikut hawa nafsu itu pula adalah punca segala kejahatan. Di sini Syekh memulakan perbahasan dengan taqwa sebagai permulaan kepada perbahasan dalam ilmu tasawuf ini. Jadi Syekh mulakan dengan perkataan taqwal ilah. Dari perkataan taqwa itu bermaksud al-wiqayah, penjagaan. Yang Allah Ta'ala menjaga kita daripada, ataupun orang yang bertakwa menjaga dirinya daripada melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud taqwa. Jadi taqwa adalah ra'su al-mal, modal yang paling utama kepada orang yang nak menuju kepada Allah. Itu disebut di dalam kitab para ulama. Taqwa ini apa dia maksudnya? An yattaqiyal abdu ma siwahu ta'ala. Yani hamba takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum man arada an tasihha lahu taqwa falyatruki adh-dhunuba kullaha. Siapa yang nak betul takwa dia, maka dia kena tinggal semua dosa, baru dikira sebagai takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Nasru Abadi, sesiapa yang melazimi takwa, maka dia akan merindui untuk meninggalkan akhirat, meninggalkan dunia. Ishtaqa ila mufaraqati dunia. Orang yang melazimi takwa, dia akan suka untuk balik ke negeri akhirat. Jadi dia tak takut mati lah. Dia tunggu nak mati saja. Ya anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, mana Allah Ta'ala sebut, walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilun. Karena negeri akhirat itu demi sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Afala ta'qilun, adakah kamu tidak berfikir dengan perkara tersebut? Maksudnya ahli at-tuqa, ahli taqwa, mereka akan lebih merindui akhirat pada ketika tersebut. Ada sebahagian masyayikh, kitab tasawuf mereka mula dengan Kitabu Al-Yaqadhah. Ada sebahagian masyayikh memulakan kitab mereka dengan Kitabu Al-Wara'. Seperti kitab Ma'ul Ainain, Syekh Ma'ul Ainain, Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala memulakan kitab dengan Kitabul Wara', bab wara'. Dia ada tulis kitab Qasidah Isma' wala Taghtarir. Saya ada terjemah kitab baru ni, cari ikan kat Tasik Bedu. Lepas tu duduk 2 hari dah, ingat dah baca kitab dah sekat seminggu lebih dah baca Muwatta'. Rupanya tak khatam lagi. Kami ingat nak khatam tu, kira pergi berehat dalam Tasik Bedu lah. Berehat kita macam tu lah. Tengok hutan kan? Boleh lawan dengan kera kan? Jadi kalau hak tu pun alhamdulillah dah, syok dah. Cara orang kampung lah kan. Pergi duduk tu ajak Pak Lang Nizam pergi, Pak Lang sakit pula, sakit kaki kan. InsyaAllah pergi lagi nanti Pak Lang lepas ni. Pergi ikan tak ada. Duduk 2 hari boleh 10 ekor je. Tilapia. Baik, jadi apa ni, bila duduk dalam hutan tu, saya dan siap sebuah kitab, alhamdulillah. Siap sebuah kitab. Kitab saya terjemah balik, kitab Isma' wala Taghtarir. Ada 21 bait syair yang dikarang oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain. Tapi walaupun 21 bait, syarah kitab dia keluar dekat 200 muka surat. Kitab dia 21 rangkapnya, selai ya. Tapi di syarah kitab tu keluar dekat 200 muka surat lebih. Jadi saya mula-mula baca nak buat rakaman dalam hutan tu.
nak buatlah syarah satu bait, rupanya panjang. Akhirnya saya kata, daripada syarah saya terjemah. Saya terjemah, siap dalam satu malam. Esok pagi tu siap. 21 bait tadi, dan saya namakan kitab tersebut Is'a Tariqal Khair, Tariqal Munir ila syarhi fi syarhi qasidati Isma' wala Taqtarir. Jadi tajuk dia Is'a Tariqal Munir, berjalanlah ke jalan yang bercahaya pada mensyarahkan qasidah Isma' wala Taqtarir. Dengar, jangan kamu lalai. Itu insya-Allah nanti kita akan cetak kitab tersebut lepas saya siap syarahnya. Terjemahan dah siap, cuma syarahan masih dalam proses. Siap nanti kita akan cetak, kita akan baca kitab tu nanti insya-Allah. Tapi kitab tu bukan pendek lah, walaupun 21 bait, tapi Syekh mulakan dengan wara'. Jadi kata Syekh Isma' wala Taqtarir, fama aqulu fa'i, kata dia. Dengar, jangan kamu lalai. Apa yang aku sebut, hafal, kata dia. Innat tariqa ilal ilahi bil wara'i. Karena sesungguhnya jalan kepada Allah itu yang pertama dengan wara'. Karena wara' adalah ra'su al-amal, kata ulama. Wara' adalah kepala kepada amal. Karena setiap kali orang ni, dia seperti kepala kepada seseorang dalam tubuh badan kita. Kita kalau beranak, yang mula keluar kepala daripada rahim ibu, betul tak? Macam tu jugalah wara' akan mula terzahir ketika orang tadi mula keluar daripada kemaksiatan. Dia akan zahir padanya wara'. Kalau orang ni dia orang mukmin dan dia mula nak jadi baik, dia akan mula dia wara' dulu. Wara' ni akan main. Wara' bukan tunduk kepala jalan belaga tiang, tak. Tu kan wara'. Wara' ni dia menjaga diri dia daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kepala jalan macam biasa. Lepas tu ada orang semayang di belakang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tengok dia ni semayang. Semayang duduk macam tu. Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, guru saya pergi mengaji dengan dia 6 tahun di kampung di Merah Basal. Guru fiqh saya lah. Ada gambar dalam ni, saya letak gambar Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi hafizahullah ta'ala. Lama tua lah, mengajar di Masjid Azhar. Baru mengajar aja di Masjid Azhar, tapi saya mengaji sebelum dia pergi mengajar di Masjid Azhar, di rumah dia. Umur dia 80 tahun lebih lah. Syekh Abdul Aziz dia kata, Sayyidina Umar tegur ada seorang lelaki yang kononnya nak khusyuk dalam semayang gitu. Saya kata, irfa' ra'sak. Sayyidina Umar kata, angkat kepala kamu. Khusyuk bukan gitu. Khusyuk ni di sini. Bukan duk semayang nak kena nak tunjuk sangat betul khusyuk. Tak, khusyuk bukan macam tu. Khusyuk ni di sini, kata Syekh. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Khusyuk ni iaitu dengan kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan. Sembahyang kita, saya tanya kat Syekh, macam mana nak khusyuk, Syekh? Nak khusyuk dalam sembahyang ni macam mana? Ya, hasil khusyuk ni daripada taqwa sebenarnya. Ada orang tak taqwa, dia tak boleh khusyuk dalam solat dia. Takkan khusyuk. Tapi Syekh bagi panduan macam mana nak khusyuk. Syekh kata, ambil pen. Pen tak ada. Ambil lah apa pun di tasbih ni kan. Dan cuba tengok kat tu. Cuba tonton buat tengok. Tengok kat pen kita. Tengok. Cuba fikir benda lain. Boleh tak? Sambil duk tengok pen tu, cuba fikir benda lain. Boleh tak? Jangan tengok kat pen sambil duk tengok kat tepi, tak boleh. Tengok pen saja. Tengok pen saja, cuba fikir benda lain tengok waktu tu. Tak boleh fikir. Dia melainkan akan tengok kepada pen tu saja. Kenapa? Dia tak boleh fikir benda lain melainkan pen tu, sebab dia duduk tengok pen tu. Kerana tu dia panggil khusyuk. Fokus maksudnya. Lepas tu kita tempat semayang kalau boleh putih. Tempat tu tak ada banyak sangat corak-corak. Kerana dia akan fokus pada waktu tu. Boleh? Tu khusyuk. Jadi khusyuk bukan duk semayang sampai tunduk kepala, sampai nak kepok kepala masuk dalam celah ketiak. Tak. Bukan macam tu. Jadi ada ulama yang mula kitab dengan wara'. Ada ulama mula kitab dia dengan yaqadhah. Bab yaqadhah. Kenapa yaqadhah? Yaqadhah ni maksudnya jaga. Dalam kitab Manazil Sairin karangan Al-Imam Al-Harawi rahimahullah, dimulakan kitab dia dengan al-yaqadhah. Kenapa mula yaqadhah? Jaga. Kerana orang tidur tak boleh berjalan, kata dia. Nak berjalan kepada Allah kena jaga dulu, baru boleh berjalan. Macam mana nak takwa kalau tak jaga? Dia kata. Maka dia mulakan kitab dia dengan jaga dulu. Tapi hakikatnya nak kembali pula kepada ini, kepada takwa juga sebenarnya. Semuanya nak suruh kembali kepada takwa. Cuma masing-masing dengan susunan masing-masing. Al-Imam Al-Ghazali dengan cara dia susun, Al-Imam Harawi dengan cara dia susun, Al-Imam Ma'ul Ainain dengan cara dia susun, Al-Imam Zainuddin Malaybari Al-Kabir dengan cara dia susun.
Masing-masing ada cara dan kesemuanya nak sampai kepada apa? Kepada peringkat yang tertinggi, iaitu taqwa ilah. Takutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Imam Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari, kata beliau, la mu'ina illa Allah, wala la mu'inun illa Allah, wala dalilun illa Rasulullah, wala zadun illa taqwa, wala amalun illa sabru alaihi ay ala al-amal. Tidak ada pembantu melainkan Allah, tidak ada yang menunjuk melainkan Rasulullah, tidak ada tambahan untuk kita bertemu dengan Allah melainkan taqwa, dan tidak ada amal melainkan kita bersabar di atas amal yang kita lakukan tersebut. Nah, tu. Jadi hasil daripada pemahaman yang kita bahas ni, kata Syekh, tidak akan mencapai kebaikan ajilan atau ajilan illa bitaqwa. Maksudnya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat tak akan kita dapat perolehi melainkan dengan taqwa ilah. Nah, dan tidak akan menahan kita daripada keburukan ajilan atau ajila, sama ada di dunia ataupun di akhirat, zahiran wala batina, zahir dan batin, illa bitaqwa, melainkan dengan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan berapa banyak kelebihan taqwa. Nah, dan faedah yang sangat besar. Antaranya apa dia? Kebersamaan Allah Ta'ala dengan orang yang bertakwa. Untuk Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'al muttaqin. Maksudnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang muttaqin. Pada amal dia, pada af'al dia, pada sakanat dia, pada harakat dia, pada gerak dia, pada diam dia, semua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa min zalika, apa dia lagi antara kelebihan taqwa? Akan diberikan ilmu laduni. Orang yang bertakwa diberikan ilmu laduni. Apa dia ilmu laduni? Ilmu anugerah daripada Allah. Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu yang tidak disangka-sangka jalannya. Nah, iaitu apa dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah ajarkan kamu. Ya, orang yang bertakwa diajarkan oleh Allah Ta'ala. Tentu kalau kita dengar para wali Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah, akan ada perbahasan mereka bahas yang tak dibahas oleh orang sebelumnya. Kerana Allah Ta'ala bagi ilmu kepadanya yang luar biasa. Boleh? Apa dia lagi kelebihan taqwa? An-najatu minan nar. Diselamatkan daripada neraka Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, summa nunajji alladhina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian akan dikeluarkan daripada syada'id, benda-benda yang menyusahkan dan menyukarkan kita, dan diberikan rezeki kepada kita dengan cara yang tak disangka-sangka. Ayat dia apa dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar. Nah, ayat 1000 dinar. Macam mana boleh tahu? Boleh nama ayat ni ayat 1000 dinar. Ada seorang lelaki yang duduk dalam satu kapal. Ini cerita dia. Macam mana boleh dapat nama ayat 1000 dinar. Seorang lelaki ni duduk dalam kapal bersama dengan inilah orang-orang yang duduk dalam kapal itu. Tiba-tiba berlaku apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu yang tak elok dalam kapal tadi. Maksudnya jadi ribut dan sebagainya. Tiba-tiba nampak ada seorang lelaki berjalan di atas laut. Lelaki tu berjalan. Nah. Tak, sebelum lelaki tu berjalan, orang tuduh dulu sebelum tu. Kata lelaki ni curi barang. Padahal dia ni orang baik, wali Allah Ta'ala. Dia nampak dia macam lekeh sangat. Orang pegang dia, orang kata dia ni curi ni. Pakat pukul dia waktu tu. Tiba-tiba berlaku ribut. Bila berlaku ribut, orang pakat takut mati. Maka akhirnya mereka nampak lelaki ni turun dalam laut, jalan atas air. Terkejut mereka. Mereka pun panggil, dia kata, wahai tuan, apa amalan yang tuan buat ni, dia kata, sampai tuan boleh jadi macam ni. Mula-mula dia kata, apa ni, kamu nak kata saya curi kan? Dia kata, kamu kata saya curi. Okey, baik. Kamu curi berapa? Berapa duit yang kamu kata saya curi? Dia kata, kamu curi banyak sekian-sekian, dia kata. Tak, saya sebenarnya, dia kata, kalau nak ambil duit bukan daripada poket kamu, dia kata, lebih daripada tu saya akan boleh ambil. Dia pergi kat tepi kapal tu, dia kata, wahai ikan, bawa keluar apa yang ada pada kamu. Ikan semua timbul, di mulut ikan semua ada duit 1 dinar. Dinar 1 duit mah. Dinar ni harga lebih kurang berapa tu? Dinar 1 dinar berapa tu? Tak pernah dengar. Berapa? Berapa tu? 700 lebih 1 dinar. Sekarang duit dinar tu hak sekeping kecil tu, 4 point berapa gram tu, yang tu harga dia 700 dinar, 700 ringgit Malaysia. Sekarang ni boleh pergi ke 800. Keluar ikan-ikan ni.
Dia kata kalau nak ambil lama dah ambil. Baru dia pun minta maaf pada waktu tu. Dia kata tak apalah, aku tak berhajat lagi untuk naik kapal dengan kamu. Maka dia pun turun daripada kapal itu berjalan atas air. Lepas tu dia pun tanya kat dia, apa amalan yang kamu buat? Maka dia pun beritahu, kata kalau nak boleh bagi 1,000 dinar kat aku. Dia pun lempar 1,000 dinar kat dia. Dia pun ambil, dia kata baca ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baca ayat tersebut, maka dipanggil ayat tadi ayat 1,000 dinar. Tapi orang lah jual dalam frame RM5 lah, kan? Ayat tadi kalau baca pun, kalau tak beramai dengan ayat tadi, Pak Sumit ada orang pergi jumpa dia. Ada orang pergi jumpa. Saya duduk ada dalam majlis waktu tu. Saya duduk ada dengan dia. Lepas tu kawan ni main tanya dekat dia, Pak Su, macam mana nak beramai dengan ayat 1,000 dinar ni, Pak Su? Dia kata, nak beramai, takwa lah, dia kata. Takwa kepada Allah Ta'ala, dapatlah ayat tu. Takwa pun tak, duk kira nak baca ayat tu 1,000 kali. Wa may yattaqillah, dia lepas tu dia buat maksiat juga. Tak, takwa dulu kata dia, bahawa akan dapat apa yang kamu akan dapatkan dalam ayat tersebut. Faham? Tu. Sebab tu dalam hadis ada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari berjalan pergi satu kampung. Dia naik kuda dia, tiba-tiba orang kampung pakat lari keluar. Tanya kenapa lari? Dia tak ada singa dalam kampung. Ada singa dalam kampung tersebut. Dia turun daripada kuda dia. Orang kata jangan pi, bahaya singa tu. Dia duduk mengamuk. Dia kata tak ada apa. Dia pi panggil singa tu, meh. Singa tu main kat dia. Dia pulas telinga singa tu. Singa pun angguk-angguk masuk hutan. Lepas orang tanya kat dia, Tuhan kata apa dekat dia? Tak kata apa, dia kata. Aku kata dekat dia, kamu duduklah hutan, bukan duduk di kampung. Masuk hutan. Dia pun masuk hutan balik. Maka dia pun tanya, apa amalan yang kamu buat wahai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah Taala, qafa kulla syai. Qafa kullu syai. Maka semua benda akan takut kepada dia. Bukan kulla syai, kullu syai. Jadi semua benda akan takut kepada dia. Qafahu kullu syai. Lepas tu Al-Imam Naisaburi satu hari dilawat oleh Al-Imamul Muzani. Imam Muzani pergi lawat teman dia duduk dalam kampung, dalam bukit. Dia pergi lawat teman dia. Ni faqih. Imam Muzani faqih. Imam Naisaburi sufi. Pergi lawat wali ini. Kemudian waktu semayang sampai, Imam Muzani pun turun nak pergi ambil wuduk. Sebab tempat ambil wuduk bawah sikit bukit. Dia pun bila nak ambil wuduk, tengok singa main duk ni lah, duk mengeram depan dia lah singa tu. Kawan pun jadi bukan takut sangat, tapi terbalik, jadi patah balik ke belakang, terkejut. Tiba-tiba dengar suara Imam Naisaburi pada atas bukit. Dia kata, kan aku dah kata dah, jangan duk kacau kawan-kawan aku main. Masuk hutan balik. Singa takut tu, dia dengar terkah ya, masuk. Kemudian Imam Muzani pun ambil wuduk, kemudian tanya dekat dia, apa amalan kamu buat? Macam mana boleh jadi macam tadi? Kata dia, syaghaltum bil fiqh. Kamu sibuk dengan fiqh saja. Faqiftumul asad. Maka kamu takut kepada singa. Wa syaghalna bil qulub. Tapi kami sibuk dengan hati kami. Faqafana al asad. Maka singa takut dengan kami. Kamu sibuk dengan ini sahaja, kamu sibuk dengan zahir, maka kamu takut dengan singa. Kami sibuk dengan batin, maka qafanal asadu, singa takut dengan kami. Tadi faqiftumul asada, ni faqafana al asadu. Asad jadi fa'il, yang tadi asad jadi maf'ul. Jadi kamu takut dengan singa, kami pula singa takut dengan kami. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka akan digeruni oleh makhluk yang lain. Kerana itu para wali Allah Ta'ala tengok biasa, tapi orang gerun dengan mereka. Kenapa? Kerana takwa mereka. Faham? Betul, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takutkan Allah, maka dijadikan segala urusannya mudah. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Dan siapa yang takutkan Allah, diampunkan dosa-dosanya dan diberikan kelebihan pada pahalanya. Yu'azzim lahu ajra. Ajra digunakan dengan, dalam ayat ni, dengan nakirah. Dengan nakirah bermaksud apa dia? Ajran azima. Dengan ajran yang azim. Dia tak sebut ni yu'azzim lahul ajru. Ajra. Al-ajra. Tak. Ajran digunakan itu. Lepas tu dalam kataan kalau disebutkan dengan nakirah ni, yang tidak diletakkan alif lam, biasa maksud dia maksud besar. Lepas tu dalam hadis bila Nabi kata,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi tak kata man yuridillahu bihil khair. Al khair, tak. Khairan digunakan dengan nakirah. Maksudnya sesiapa yang nak diberikan oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Kenapa terjemah banyak tu mai mana? Karena daripada khairan tadi. Nah, khairan maksudnya khairan katsira. Kebaikan yang banyak disebabkan kerana dia dibaca dengan nakirah. Itu kalau kita mengaji bahasa Arab, kita akan tengok benda tersebut. InsyaAllah. Wa min zalikal wa'du bil jannah. Antara sebab lain apa dia? Diberikan berita gembira dengan syurga Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa diberikan syurga kepada mereka. Kenapa? Dalam hadis dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Dan juga Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka karamah di dunia dan di akhirat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dimuliakan adalah yang paling bertakwa di kalangan kalian. Sebab tu takwa ni adalah kedudukan yang sangat besar dan jangan kita abaikan perkara tersebut. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Takwa kepada Allah itu sebab mendapatkan segala kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka lazimi takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa macam mana? Kata kata sebahagian ulama, iaitu meninggalkan segala maksiat. Yang kita mengaji kitab tauhid, kita mengaji kitab tasawuf, yang kita mengaji kitab penawar bagi hati, kita mengaji kitab ini. Tujuannya untuk apa? Untuk kita kenal pasti benda apa yang patut kita buat, benda apa yang tak patut kita buat. Ada rezeki nanti kita akan baca kitab Isma' wala Taghtarir. Itu kita akan tengok lebih panjang lebar dibahas oleh Al-Imam Ma'ul Ainain tentang perkara yang patut kita buat, yang tak patut kita buat, apa yang patut kita jaga, apa yang patut kita kena dahulukan dan sebagainya. Maka itu semua untuk apa? Untuk mencapai kepada taqwal ilah, taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Dan mengikut hawa nafsu itu adalah punca segala kejahatan. Jadi dua lawan dia ni. Saya sebut dua-dua sekali. Takwa, segala kebaikan akan dapat. Ikut nafsu, semua keburukan akan dapat. Jadi lawan kepada takwa adalah ikut nafsu, ikut hawa nafsu. Jadi sebab tu saya sebut sini takwa ikut hawa nafsu ini adalah ra'sus syurur, kepala kepada kejahatan, wal qaba'ih wal mahalik. Kehancuran, keburukan, kejahatan, kepalanya apa dia? Ikut nafsu. Karena tu Nabi sebut dalam hadis, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Nampak? Paling aku bimbang kepada umatku, kata Rasulullah, adalah mengikuti nafsu dan juga panjang angan-angan. Dua ni yang paling aku bimbang, kata Rasulullah. Nabi tak sebut dalam ni, Nabi tak kata aku paling bimbang dengan syirik. Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, inni la akhwafu ala ummati syirk. Aku tak bimbang umat aku melakukan syirik, kerana umat aku tak akan syirik kepada Allah. Yang betul mengajinya dan tepatnya, dia tak akan syirik kepada Allah. Tapi Nabi paling bimbang apa dia? Dengan ittiba'ul hawa, mengikuti nafsu. Kenapa Nabi bimbang dengan ikut nafsu ni? Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Orang yang mengikuti nafsu, dia akan menahan diri daripada kebenaran. Mailah kebenaran macam mana kat dia pun, orang ceritalah benda betul macam mana pun, maka dia akan halang daripada mendengar kebenaran tersebut disebabkan kenapa? Ittiba'ul hawa, mana ikut hawa nafsu. Manakala tulul amal pula, kata Nabi, wa amma tulul amal fayunsil akhirata. Dia akan lupa akhirat. Kerana dia panjang angan-angan. Angan-angan dia panjang tapi tak buat amal, maksudnya. Dia je berangan saja. Berangan nak masuk syurga, berangan nak buat ini, berangan nak buat benda gini, tapi tak pernah buat. Maka pada ketika tersebut, ini yang dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Nampak? Lepas tu kata Nabi SAW, kata para ulama lagi, seperti mana syahwat mumtazijatun bilahmil adami wa damih. Seperti mana syahwat ini bergabung dengan darah daging kita, maka fasultanatu syaitan aidan sariyatun fi lahmihi wa damih. Tentu juga syaitan akan merajai seorang tadi dengan dibantu oleh hawa nafsu dan syahwatnya pada ketika tersebut. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dami. Syaitan ni akan melalui darah daging anak Adam ni, dalam saluran darah anak Adam. Sesungguhnya syaitan melalui jalan tersebut. Jadi dia akan lalu dalam tubuh badan kita ni dan kemudian akan menghasut kita dan untuk kita melakukan yang tidak baik. Karena tu
Diceritakan bahawa Sayyidina Yahya alaihi salam satu hari pernah melihat iblis. Iblis zahir depan dia dan kemudian dia ada pencakok yang banyak. Iblis bawa di belakang dia macam pencakok-pencakok, ma'aliq dia panggil. Ma'aliq ni pencakok-pencakok. Kemudian Nabi Yahya tanya, "Ma hadha?" Pencakok apa ni wahai iblis? Qala asy-syahawat allati asidu biha bani Adam. Ini adalah syahwat yang aku berburu dengannya anak-anak Adam. Jadi kalau tengok anak Adam ni ikut nafsu dia, aku akan cakok dia ikut aku pada waktu tu. Aku akan cakok dia ikut aku. Cakok dia ikut aku. Jadi kalau kita ikut nafsu pada waktu tu, kita sedang dicakok oleh syaitan pada waktu tu dengan pencakok yang dibawa oleh iblis. Nah, jadi maka diketahui di sini bahawa mendapatkan kebaikan yang besar adalah dengan mukhalafatus syahwah. Karena ittiba'ul hawa ra'su syarril haba'ila. Mengikuti nafsu adalah kepala besar kepada keburukan. Maka nak dapat kebaikan apa dia? Melawan hawa nafsu tersebut. Bukan kita nafikan kita ada nafsu. Nafsu kita disusun, atur oleh agama. Lepas tu Islam tidak menafikan terus nafsu. Lepas tu kita dibenarkan kahwin. Kita bukan macam golongan Kristian yang sebahagiannya tak kahwin. Tapi berzina ada. Tak kahwin tak boleh. Betul ada seorang alim katanya naik kereta api, duduk sebelah padri. Kemudian padri ni bila dah main dalam kereta api tu, kereta api pula yang first class punya di Eropah. Betul kawan ni pun main yang dia punya orang panggil apa? Yang pekerja dalam kereta api tu main tanya nak minum apa? Macam dalam kapal terbang tu lah. Dia kata nak wine, dia kata. Nak arak, wine dengan daging babi. Dari jamu kan ada daging babi dengan wine. Bila main depan dekat apa ni Allahumma salli alaihi dekat padri tu elok nak makan, dia pun jemputlah syekh ni. Hadut sebelah dia. Dia kata jemput makan sekali. Dia kata kami orang Islam tak boleh makan babi. Oh, dia kata rugi. Nah, padri tu kata rugi. Tak boleh rasa sedapnya daging babi, dia kata. Tak apa, ulama tu duduk senyap. Sampai kat tempat, dia turun dulu. Padri ni turun dulu. Elok nak turun, syekh ni pegang kain dia. Kain salam kat isteri. Balik nanti. Oh, dia kata kami padri tak kahwin. Dia kata rugi, dia kata. Balas balik. Rugi, dia kata. Nah, tak boleh kahwin. Sampai kat lawan balas balik. Tapi balas lambat sikit lah. Tapi balas tu pedih. Ingat. Turun saja gitu ya. Jadi apa ni, Islam tak menghalang untuk kahwin. Tak menghalang untuk kita salurkan nafsu kita pada tempat yang sepatutnya. Islam bukan halang kita untuk tak makan. Sampai makan bertih saja ke tak? Boleh makan, boleh minum, boleh bersedak-sedak, boleh berkahwin dan sebagainya, kerana memenuhi tuntutan jiwa seorang manusia, fitrah manusia begitu. Islam datang untuk mengawal perkara tersebut agar tidak berlebih-lebihan. Itu saja. La ifrat wala tafrid. Maksud tak berlebih-lebihan, tak kurang sangat sampai akan menyebabkan jadi kerosakan pada jiwa manusia. Itu. Jadi Islam datang dengan kebaikan tersebut. Jadi bila disebut watiba'u ahwa ra'su syarri habaila, maka mengikut hawa nafsu itu pula adalah punca kepada segala kejahatan. Maka jauhkan hawa nafsu, maksudnya kita tidak ikut dengan nafsu kita, itulah punca kepada kebaikan yang kita akan mendapatkan at-taqwa, iaitu taqwa ilah. Jadi kemudian Syekh sebut lagi pada bait yang seterusnya, syariah, tariqah dan haqiqah. Ini penting. Ini ramai yang orang zaman lah, kalau dia baca yang ni, insya-Allah dia tak akan tinggal syariat. Ada orang zaman lah dipanggil kelompok yang mana dia tak mau dengan syariat, dia kata nak hakikat dia kata. Kita kena mengaji hakikat. Syariat ni tak perlu, dia kata. Syariat ni kulit, buat apa nak ambil kulit, dia kata. Ambil isi terus. Tengok Syekh sebut apa di sini. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun. Ni tak betul ni. Sebab baca tak kena. Tu kata tak kena. Kena betulkan, bukan inna. Tak betul-betul. Sat-sat. Betul. Lepas tu kalau macam ni, haqiqah ni duduk kat nombor 2. Duduk selepas bunga tu. Ni tolong bagi tahu balik ni. Dia baca dia, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Tu sebab tu bunga tu kena duduk sebelum daripada wa haqiqatun.
Lepas tu kalau kita mengaji arud, kita akan tahulah kata arud khafiyah, dia akan tahu cara nak baca dia betul tak betul. Kalau tidak baca tak kena, lagu tak kena. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Panjang tu. Mana? Dia haqiqah tu duduk belakang. Baru dia baca bagi kena dia punya lagu dia. Sebab ni wazan dia apa dia? Rajas. Alhamdulillah. Tak, bukan dia. Mustaf'ilun alhamdulillahil muhada, bukan dia. Ni bahar apa ni? Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula. Mutafa'ilun. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Sesungguhnya jalan untuk menuju Allah itu ada 3, iaitu syariat. Jalan nak tuju Allah ni ada 3. Yang pertama syariat, yang kedua tariqah, dan yang ketiga haqiqah. Fasma' laha ma musila, dan dengarlah tamsil atau perumpamaan yang diberikan oleh ulama terhadap 3 perkara itu. Ada 3 tamsilan yang disebut oleh para ulama terhadap syariat, haqiqah dengan tariqah. Ni apa dia? Saya baca dulu, minggu depan kita akan syarah. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Cuba tengok. Syekh terjemahkan balik nak bagi kita faham keperluan syariat, hakikat dengan syariat ini, dengan tariqah ini dengan satu bait saja. Apa dia? Fasyari'atun kasafinatin. Syariat itu adalah seperti kapal. Wa tariqatun, manakala tariqat pula kal bahri, seperti lautan. Summa haqiqatun durrun ghala. Kemudian hakikat adalah seperti permata yang tinggi nilainya. Itu maksud dia apa dia? Kalau nak dapatkan hakikat, kena naik dulu kapal syariat. Kena melalui lautan tariqah. Baru boleh sampai kepada durrun ghala. Baru boleh dapat permata yang mahal yang duduk dalam laut, iaitu haqiqah. Ni nak ambil haqiqah, kapal tak boleh naik. Berenang boleh Ustaz? Sembang boleh. Tempat permata bukan laut hak duduk kat tepi-tepi ni. Tepi-tepi ni banyak batu, pasir saja. Hak duduk dalam laut dalam ni, hak tu baru ada permata. Yang tu kalau nak lalu, permata bukan boleh lalu senang ambil. Ikan besar, ikan jerung, apa semua nak kena terang nak lalu tu. Banyak ujian dia. Ombak besar, boleh karam kapal. Kena ada nak hoda yang bawa kapal tadi yang betul. Guru murabbi yang akan bawa kita kepada Allah. Itu semua ada dengan maksud fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Syariat itu seperti kapal, tariqat itu seperti lautan, dan hakikat itu adalah permata yang kita akan ambil setelah menaiki kapal melalui lautan. Barulah kita akan ambil permata hakikat tersebut. Itu yang dimaksudkan dalam syair. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan syarahkan apa maksud fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Kitab ni saya hadiah dekat guru saya, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Lepas hadiah kat dia, seminggu lepas tu saya jumpa dia. Dia kata saya dah hafal 80 bait dah syair ni. 80 bait seminggu. Dia umur 80 tahun. Tapi dah boleh hafal 80 rangkap syair ni. Dia boleh hafal dalam masa seminggu tu. Saya hafal. Lepas tu dia kerja duk ulang. Ini kalau dalam majlis-majlis pengajian, kalau dia nak bawa keluar bait-bait syair tentang tasawuf, banyak dia ambil daripada apa yang saya hadiah dekat dia ni. Dia kata ni kitab sangat berkat, kata dia. InsyaAllah. Kita yang terjemuh pun tak hafal pun kitab ni. Tengok dia hafal dah. Allah. Kitab ni ada 188 bait. Ni kalau boleh hafal, duduk saya saja kan. Ada duduk kata ke orang ambil hafal kitab. Ni duduk saja kata ke orang. Ni kata ke orang. Baik hafal kitab ni lagi elok. InsyaAllah. Baca bahasa Arab ni, lidah kita akan jadi mustaqim. Lidah kita akan jadi betul. Lidah kita akan jadi terarah. Lepas tu melatih kita membaca kitab-kitab Arab. Kita selalu baca Quran. Lidah kita ni akan jadi terarah dengan baik. Lepas tu lidah orang Melayu ni, lidah dia lembut sebenarnya. Lidah dia mudah dibentuk. Cakap bahasa pun dia boleh. Cakap Arab pun dia boleh. Cakap Cina pun mengaji sikit dia boleh. Orang Melayu. Tapi kalau orang Afrika, kalau cakap Melayu, jam. Kalau kita dengar. Kalau dia tak betul-betul ni, orang putih pun sama juga. Orang Arab pun sama kalau cakap Melayu. Dia akan jadi ni sikit. Dia jadi pelik sikit.
Tapi kalau orang Melayu cakap Arab boleh, cakap apa ni Cina boleh, cakap mana pun boleh. Kerana lidah dia jadi mudah nak sebut. Lepas tu kita kalau mengaji bahasa Arab, orang Arab kata ni tulisan ni agak berat sikit, kita tak boleh baca macam tu. Dia kata tak boleh letak pada huruf ya, diletakkan dengan huruf apa ni yui, dia tak boleh. Ya ni dia kena letak dengan huruf kasrah. Dia tak boleh letak dengan huruf dhammah. Dia kata sebab dia berat. Arab dia tak suka dengan huruf illah, diletak dengan baris yang menyebabkan dia jadi berat nak tanggung huruf tadi. Mana Arab dia suka ringan. Kita boleh sebut yui ke, yi ke, boleh sebut semua kita. Kita tak berat pun, ringan je. Bukan bahasa hang. Kena ikut dia lah, bahasa dia. Boleh? Jadi apa ni, macam ada ulama bahas masalah baidun. Baid jamak dia apa dia? Buid. Jamak dia buid. Boleh? Tapi kenapa tak disebut buid? Lagi disebut apa dia? Bidun. Bidun jadi jamak kepada baidun. Nampak tak? Sebab kalau benda yang mana dia punya jamak dia adalah apa ni, af'al, dan muannas jamak dia adalah fa'la, maka jamak dia adalah fu'l, kata ulama. Contohnya ahmar, muannas kepada ahmar hamra, maka jamak dia humr. Okey? Humr. Jangan baca humur. Humur keledai. Humr. Jadi merah. Dia baca lagi. Asfar, safra, sufr. Abyad, bayda. Apa dia? Patutnya apa dia? Abyad, bayda, buid. Patutnya gitu. Tapi kenapa dibaca dengan bid? Bidun dibaca. Bidun jamak kepada ni adalah sebab dia syarah panjang ni, pukul sebelah lah. Syarah pun bukan faham pun. Tanpa kami tak mau tahu lah benda tu. Ustaz baca macam mana pun, ustaz baca tak betul pun kami percaya. Kata ulama kata pakai macam tok guru semua boleh. Serban 4 lapis lebih pada tok guru pun boleh. Baca macam tok guru, tu teruk. Kita nak tahu tok guru ke tak, tengok dia baca. Kalau dia baca betul, yang ni pakai surat jin pun tok guru lagi, insya-Allah. Tapi kalau kata baca pun tak betul, pakai pilah serban 4 lapis pun, ceramah lah kalau dalam TikTok 40 kali pun, tapi kalau tak tok guru ni, tak boleh tok guru. Tok garu. Tok garu. Jadi sebab tu, moga-moga Allah Ta'ala bagi kita faham, moga Allah Ta'ala bagi kita dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan bertemu semula pada minggu hadapan macam biasa. Terima kasih banyak. Kita ni kena jaga SOP elok-elok ni ke tidak lagi. Masalah nanti. Kalau yang ni, kalau boleh bawa lah apa ni, mask kena bawa. Kena jaga elok, tak payah salam. Kita pun ada kes dah kat kampung ni. Ada seorang yang kena positif. Moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan beliau dan diberikan kesihatan yang sejahtera kepada beliau dan juga kepada anak cucu beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dijaga kita semualah daripada segala ujian tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi, selamatkan kampung kita dan juga negeri kita dan negara kita dan seluruh alam ini, dunia ini daripada wabak ini, dan agar kita dilindungi dan juga dijaga daripada terkena dengan perkara yang tidak kita ingini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas